Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak demi cikgu? Cikgu harapkan kamu semua berada dalam keadaan yang baik ya. Hari ini kita teruskan pembelajaran kita dalam tajuk 4 reka bentuk pembungkusan. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 4.1.9, menghasilkan reka bentuk pembungkusan mengikut lakaran yang dibuat menggunakan bahan dan alatan yang sesuai, dan 4.1.10, membentangkan produk yang dihasilkan dengan menggunakan pelbagai media. Okey, objektif pembelajaran pada hari ini, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat menghasilkan reka bentuk pembungkusan mengikut lakaran yang dibuat menggunakan bahan dan alatan yang sesuai. Kedua, membentangkan hasil produk dengan menggunakan pelbagai media. Okey, di situ dua hasil pengajaran pada hari ini ya. Baik murid, sekarang ni kita berada untuk bahagian yang ke-6, iaitu menghasilkan reka bentuk produk. Baik, cikgu akan kita ulang kaji sedikit sepanjang pembelajaran kita. Sekarang ni kita dah mengakhiri, hampir untuk dah akhir dah tajuk-tajuk kita ni. Selepas kita membina reka bentuk lepas ni, kita akan membuat pembentangan. Ada dua proses lagi untuk tajuk ini. Sebelum tu kita ulang kaji dulu. Untuk tajuk ini, pertama sekali ingat tak lagi kita telah membuat penjenaan idea, di mana kamu membuat lakaran, kamu janakan dulu idea tu. Macam mana kamu nak buat? Kamu nak pilih pembungkusan jenis apa? Adakah jenis makanan? Pembungkusan jenis makanan atau bukan makanan kan? Okey, dua jenis pembungkusan itu. Lepas tu bila kamu dapat idea, kamu mula membuat lakaran. Berapa lakaran? 3 lakaran atau lebih. Lepas tu kamu buat menilai lakaran. Buat menilai lakaran. Kamu nilai lakaran kamu. Adakah lakaran kamu tu sesuai atau tidak untuk bahagian-bahagian tertentu, dan kamu buat analisis. Selepas itu kamu membuat lakaran akhir. Lakaran akhir ni merupakan lakaran yang setelah dibuat penambahbaikan. Lepas tu mengira kos. Minggu lepas kita dah buat mengira kos, dan hari ini kita akan menghasilkan reka bentuk produk kita. Minggu ni kita akan menghasilkan reka bentuk produk. Baik, di sini cikgu tunjukkan contoh-contoh lakaran akhir. Lakaran akhir merupakan lakaran terbaik lah. Di lakaran terbaik itu sama ada, ni contoh saja, contoh saja untuk lakaran akhir, contoh saja. Cikgu tak takut nanti kamu ingat yang ni pula kita nak buat. Ni contoh saja. Yang kamu sendiri itu lain yang kamu sendiri ada macam-macam. Ada macam-macam bentuk. Di sini contoh yang cikgu tunjukkan di sini. Pertama sekali pembungkusan jenis yang pertama ni, dan pembungkusan jenis kedua, dan pembungkusan jenis ketiga. Di sini contoh dia murid itu dia lukis macam ni, yang lakaran terakhir. Jadi dia akan bina reka bentuk dia berdasarkan lakaran yang telah dibuat ni. Begitu juga untuk lakaran 2, mereka sekiranya murid itu buat yang ni, dia akan buat lakaran yang ni. Sekiranya murid itu lakar yang ni, dia akan membina lah pembungkusan dia mengikut lakaran terakhir mereka itu. Begitu juga dengan lakaran yang ketiga ini. Jadi untuk kamu telah membuat lakaran pelbagai lakaran. Cikgu tengok hasil yang kamu hantar kepada cikgu tu.
Jadi kamu buatlah lakaran pembungkusan kamu mengikut lakaran yang kamu buat. Cikgu ulang lagi. Bina reka bentuk pembungkusan mengikut lakaran yang kamu buat. Bukan lakaran dalam buku. Sebolehnya. Seboleh-bolehnya. Okey, baik. Di sini cikgu tunjukkan sedikit seperti muka surat 61 dalam buku teks. Surat 61 dalam buku teks. Proses menghasilkan reka bentuk produk. Ini contoh saja. Contoh. Jangan keliru lagi. Contoh. Ini contoh sahaja. Contoh saja. Di mana pertama sekali menghasilkan, menentukan bahan dan alatan dan bahan. Kita boleh bezakan alatan dan bahan. Cikgu dah terang pada minggu lepas. Alatan macam mana, bahan macam mana. Tengok perbezaan dia. Alatan benda yang tidak habis. Seperti papan alas. Alas pemotong ni, pembaris besi, gunting, pensel, pisau dan penumbuk lubang. Yang ini dipanggil alatan, benda yang tidak habis. Untuk bahan pula, apakah material ataupun bahan yang akan digunakan untuk menyiapkan projek itu, untuk menjadikan projek itu, seperti kertas, gam dan tali. Itu bahan. Benda ni akan habis. Okey, antara proses-proses yang akan kamu jalankan selepas ini seperti proses mengukur dan menanda. Untuk mengukur, kita menggunakan apa? Untuk mengukur, menggunakan pembaris. Okay. Kalau menanda, kita tandalah dengan pensel. Okey. Seterusnya, memotong. Memotong menggunakan apa? Alatan apa? Pisau. Okey. Memotong menggunakan pisau. Seterusnya, mencantum. Cantum kita guna bahan apa? Kita guna gam lah kan? Ataupun apa lagi yang kita boleh cantum? Menggunakan apa? Stapler kita boleh gunakan. Kalau kayu macam mana kita nak cantum? Kayu. Kita boleh menggunakan paku. Okey, kalau kayu kita menggunakan paku atau skru. Okey. Kalau di sini untuk kes ini dia menggunakan bahan apa? Bahan kertas kan. Jadi bahan yang sesuai untuk mencantum adalah gam. Tengok kesesuaian lah. Okey. Dan seterusnya membuat kemasan. Setelah kita siap cantum, kita buat kemasan. Kemasan pula di sini itu hias dengan pelekat dan warna yang untuk mencantikkan produk. Jadi kemasan ni dipanggil proses terakhir lah untuk suatu produk tu, di mana kita buat dia tu untuk menjadikan ia lebih cantik. Selain untuk memberi ketahanan kepada produk kita tu. Okay. Kita boleh selain itu kita boleh di sini dia menggunakan pelekat. Pelekat dia gunakan pelekat kemasan dia. Kita boleh gunakan pensel warna. Kita warnakan. Kita boleh warnakan ataupun spray cat kan. Kita boleh menggunakan di sini pelekat dan pelekat berwarna ataupun kertas warna kita boleh gunakan. Okey, seterusnya kita membuat pembentangan. Okey, sekali kita membuat pembentangan. Setelah projek kamu siap, kamu perlulah membuat pembentangan. Jadi di sini setelah siap tu, cikgu nak kamu buat pembentangan. Pembentangan pertama sekali pembentangan bentuk video. Kamu rakamlah video tu. Kamu rakam video tu seperti kamu review barang lah. Kamu bercakap tentang produk kamu tu. Semasa bercakap tu, cikgu tak perlu panjang lah. Cikgu nak pendek je dalam 2 minit saja kot. 2 minit ataupun 3 minit saja.
tak perlu panjang. Kamu kenalkan produk kamu, pembungkusan kamu. Pembungkusan kamu tu untuk bungkus apa? Bungkus makanan, apa benda makanan ataupun bukan makanan, apa benda, untuk produk apa. Jadi bahan yang kamu gunakan, apakah bahan yang kamu gunakan, berapa kos projek kamu, dan apakah kemasan. Itu kemasan ni kamu guna apa untuk mencantikkan dia, sama ada menggunakan kertas warna ataupun kamu cat dia ataupun kamu spray dan sebagainya. Menyatakan di situ. Dan juga akhir sekali kos. Berapakah kos yang nak kamu jual? Kamu nak jual berapa untuk pembungkusan kamu tu? Atau kalau kamu tak boleh nak buat video tu, kamu menggunakan aplikasi PowerPoint 5 slide saja. Kamu ambil gambar, kamu letak dalam PowerPoint tu, kamu hias yang cantik, kamu nyatakan, kamu tulis apakah tujuan pembungkusan kamu tu untuk apa, bahan yang digunakan, kos projek, apakah kemasan yang kamu gunakan, dan kos jualan untuk produk pembungkusan kamu tu. Jadi dua bentuk yang kamu boleh buat. Pertama, kamu cakap menggunakan video, atau kamu buat PowerPoint. Kamu letak dalam PowerPoint, ataupun kamu letak gambar-gambar kamu dalam aplikasi-aplikasi terkini yang ada sekarang ni, seperti TikTok, KineMaster, InShot. Kamu boleh buat, ambil gambar, letak di situ dan hantar ke cikgu. Durasi video kamu tak perlu panjang, cikgu nak 2 minit ataupun 3 minit paling panjang, tak perlu panjang. Nanti berat pula. Okey, cukup setakat itu pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat faham apa yang cikgu nyatakan pada hari ini. Okey, sehingga kita bertemu lagi pada hari yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.